Dengan izin Yang Dihormati Datuk, Yang Dihormati Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda cintakan negara, majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Negeri Pahang. Hadirin diminta berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Melayan serindik di atas permatang, merbah berkicau di ujung muara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu pasukan. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Ramli bin Muhammad Yusof, Ketua Polis Pahang. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Tuan Muhammad Yusri bin Uthman, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Pahang. Yang dihormati Superintendent Muhammad Wazir bin Muhammad Yusof, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontijen Pahang. Yang dihormati Superintendent Muhammad Azam bin Abdul Razak, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Yang dihormati Komandan Sukarelawan Polis Superintendent Sukarelawan Polis Ruslan bin Uthman. Yang dihormati pegawai-pegawai kanan, tuan-tuan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia jua kita diberi kesempatan pada pagi ini dalam menjayakan program Town Hall Discussion Ketua Polis Pahang tahun 2021. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkatan pada majlis ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Fazlah bin Abdul Rashid dari bahagian agama dan kaunseling, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Kontijen Pahang untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang mulia ini kami memohon limpah rahmat-Mu agar diberkati program Town Hall Discussion Ketua Polis Pahang 2021. Allahumma Ya Aziz Ya Jabbar, dengan rendah hati dan penuh harapan disertakan niat yang tulus ikhlas, kami memohon limpah rahmat-Mu agar memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada kami, serta makbulkan dan mempermudahkan segala usaha dan urusan kami. Ya Fattahu Ya Alim,
Berkatilah kehidupan kami, ahli keluarga kami, kedua ibu bapa kami, para pemimpin kami dunia dan akhirat. Engkau jadikanlah segala usaha dan tugasan kami pada hari ini sebagai ibadah serta diberikan ganjaran yang mulia dan berterusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas penyempurnaan bacaan doa sebentar tadi. Majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan tayangan montas. Sama-sama kita hayati tayangan montas khas sempena program Town Hall Discussion Ketua Polis Pahang tahun 2021, pencegahan jenayah dalam norma baharu. Dipersilakan. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Rangkap pantun hidup beratus tahun, bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar, awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku berdiri. Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Dan dari 57 jalannya telah disuluh bangkit seakan subuh rebung di lentur bulu terus ke 63. Kami menjadi kita, jangan dipersia akibat titik-titik inilah dia. Hujan batu turun selebat tengkujuh, selagi kami mampu semangat tak pernah lumpuh. Selagi ada tubuh untuk kamu aku memburu. Aku bubur semua petir tiada guru. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku, trying to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku, trying to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. Negaraku,
Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas tayangan montas sebentar tadi. Yang dihormati Datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, sesi Town Hall Discussion Ketua Polis Pahang tahun 2021 dimulakan. Dengan itu, saya serahkan majlis ini pada moderator yang dihormati Superintendent Sukarelawan Polis Roslan bin Uthman, Komandan Sukarelawan Polis Kontijen Pahang. Dipersilakan yang dihormati Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih puan pengacara majlis yang dihormati Komisioner Polis Datuk Ramli bin Muhammad Yusof, Ketua Polis Pahang. Terima kasih Datuk dapat bersama. Yang dihormati Senior Assistant Komisioner Muhammad Yusri bin Osman, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah. Yang dihormati Superintendent Polis Muhammad Wazir bin Yusof, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang. Yang dihormati Superintendent Polis Muhammad Azam bin Abdul Razak, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang. Terima kasih tuan-tuan yang dapat berada bersama ini. Dan yang berbahagia para hadirin yang saya rasakan berada di talian sekarang, rata-ratanya daripada semua NGO dan juga KRT, ketua-ketua masyarakat kampung persatuan-persatuan yang dapat turut serta bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Polis Diraja Malaysia dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada pagi ini kita dapat bersama hadir turut serta dalam program Town Hall Discussion peringkat kontijen Pahang tahun 2021. Walaupun pada kali ini program ini diadakan secara atas talian, tapi diharapkan ianya akan mencapai matlamat pihak PDRM kontijen Pahang. Saya difahamkan kita ada lebih kurang lebih daripada 100 penyertaan yang berada di talian bersama-sama dalam program kita pada pagi ini. Dan inilah realiti dan hakikat yang kita kena terima, norma baru dalam kehidupan kita seharian. Hadirin dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pagi ini saya rasa sangat bertuah dan teruja kerana bersama dengan kita pada pagi ini adalah pegawai yang tertinggi, pegawai PDRM yang tertinggi di negeri Pahang yang turut hadir bersama kita, yang dihormati Ketua Polis Pahang sendiri, Komisioner Polis Datuk Ramli bin Muhammad Yusof, dan juga tiga orang kuatnya yang turut bersama, itu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ketua Jabatan Jenayah Narkotik, yang akan bersama kita dalam tempoh 1 jam untuk kita sama-sama melaksanakan program ini. So, selamat datang program Town Hall dan ucapkan setinggi pergaan dan terima kasih kepada yang dihormati Datuk dan kepada semua ketua jabatan yang ada. Hadirin yang saya kasih sekalian, semua sedia maklum bahawa program ini sangat bermanfaat dan penting untuk kita semua kerana inilah salah satu platform yang disediakan oleh PDRM kontijen Pahang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, utamanya dalam usaha mengurangkan kadar jenayah. So, jadi insya-Allah kita cuba manfaatkan program pada pagi ini di mana kita akan mendengar amanat penucapan haluan daripada Ketua Polis Pahang sendiri. Kita juga akan mendengar pembentangan mengenai kadar jenayah oleh ketua jabatan yang ada, dan di penghujung program ini kita akan adakan majlis dialog yang mana kita akan boleh bertanya terus dengan yang dihormati Ketua Polis Pahang berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan jenayah. So, jadi tuan-tuan, sebenarnya adalah aset penting kepada PDRM, dan tuan-tuan saya rasa perlulah menganggap bahawa keberadaan tuan-tuan dan puan dalam majlis ini adalah satu keistimewaan. So, saya harap tuan-tuan dan puan terus stay tune di program ini sehingga ke akhirnya. Yang bahagia Datuk, hadirin, polis dan masyarakat berpisah tiada. Itulah tema yang sering kita dengar saban tahun, dan tema ini kita rasa sangat relevan
kerana polis dan masyarakat sejujurnya saling memerlukan. Sumbangan itu kita dapati warga polis seluruhnya sentiasa turun padang dan mendekati masyarakat. Selain dapat mengeratkan silaturahim, masing-masing dapat memahami kehendak dan hasrat masyarakat agar perkhidmatan yang diberikan itu adalah sentiasa tepat dan memenuhi keperluan. Langkah-langkah pencegahan jenayah turut diaturkan melalui pelbagai program bertujuan untuk mendekati masyarakat bagi memastikan bahawa keterlibatan dan kerjasama mereka adalah sangat tinggi kepada pasukan. Dan saya rasa yang dihormati Datuk Polis Pahang tentunya mempunyai banyak perancangan atau amanat yang nak disampaikan kepada kita semua. So berbekalkan pengalaman yang dihormati Datuk agak lama dalam pasukan melebihi 34 tahun dan juga terlibat di peringkat antarabangsa. Saya difahamkan pernah berkhidmat di United Nations Headquarters New York, USA dan juga pernah berkhidmat di United Nations Mission in Sierra Leone di West Africa dan menyandang pelbagai jawatan tinggi di peringkat PDRM, dan yang terakhir sebelum Datuk menjawab jawatan Ketua Polis Pahang adalah sebagai Setiausaha Polis Malaysia semenjak tahun 2017. So saya merasakan berbekalkan pengalaman yang begitu luas yang dihormati Datuk akan dapat adun ataupun blend pengalaman-pengalaman yang untuk terus kecemerlangan PDRM Negeri Pahang. So jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang dihormati Datuk Ramli bin Muhammad Yusof, Ketua Polis Pahang, untuk menyampaikan ucapan aluan ataupun apa-apa amanat yang nak disampaikan kepada kita semua. So disilakan Yang Bahagia Datuk. Terima kasih yang dihormati Tuan Roslan. Dan saya sebenarnya berbangga juga yang dihormati Tuan dapat melapangkan masa untuk bersama-sama kita. Dan ini adalah intipati juga tagline polis dan masyarakat berpisah tiada itu, kerana tentulah engagement daripada pihak Tuan Roslan sebagai sukarelawan polis itu adalah sangat membanggakan, turut menjadi motivasi kepada lain-lain anggota masyarakat kita untuk sama menyertai pasukan beruniform ini demi kebaikan sejagat kita. Dan saya akan mulakan dengan ucapan rasmi saya lah. Silakan Datuk. Dan untuk penonton-penonton secara atas talian, saya ucapkan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis, terima kasih kepada Ustaz yang memimpin bacaan doa secara atas talian tadi. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Polis Muhammad Yusri bin Osman, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang. Yang dihormati Superintendent Polis Muhammad Wazir bin Muhammad Yusof, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang. Yang dihormati Superintendent Polis Muhammad Azam bin Abdul Razak, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang. Yang dihormati Superintendent Sukarelawan Polis Tuan Roslan bin Osman yang juga menjadi moderator kita pada hari ini, Komandan Sukarelawan Polis Pahang. Yang berbahagia para sidang hadirin, Datuk Jaya Malar, anak perempuan Soma Sundram, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Pahang MCPF, para penonton live Facebook Polis Pahang, masyarakat komuniti, ketua-ketua masyarakat, ketua kampung, Presiden Persatuan Taman-Taman Perumahan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini saya berasa amat bertuah kerana kita dapat bersama-sama hadir di program Town Hall Discussion peringkat kontingen Pahang tahun 2021. Sebagai makluman, pada awalnya program ini telah cuba diadakan lebih awal lagi, yakni pada tahun lepas atau pada awal tahun ini, namun disebabkan keadaan semasa yang tidak mengizinkan akibat pandemik COVID-19, kita terpaksa menangguhkan sementara sehinggalah ke saat ini. Alhamdulillah kita dapat mengadakan sesi hybrid ini dengan bantuan teknologi semasa yang semakin mendapat tempat dalam konteks norma baharu. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian,
tertakluk kepada Seksyen 3/3 Akta Polis 1967. Pasukan polis diraja Malaysia hendaklah diguna khidmatnya di dalam dan di seluruh Malaysia bagi termasuklah di perairan wilayahnya. Pertama, memelihara undang-undang dan ketenteraman. Yang kedua, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia. Yang ketiga, mencegah dan mengesan jenayah. Yang keempat, menangkap dan mendakwa pesalah. Dan yang kelima, mengumpul risikan keselamatan. Apa yang saya sebutkan sebentar tadi merupakan peranan dan tugas menyeluruh pasukan polis diraja Malaysia. Dalam kehidupan kita, pasti ada peraturan atau undang-undang. Kerana peraturan dibuat untuk mengatur dan mentertibkan manusia. Jika tidak ada undang-undang dan peraturan, pasti kehidupan kita akan menjadi kacau bilau, hiruk pikuk, tidak terkendali dan tidak ada ketenangan dalam hidup. Justru, undang-undang diadakan untuk faedah seluruh masyarakat. Dalam kata lain, undang-undang dan peraturan adalah social construct untuk membantu kehidupan yang sejahtera. Perlu diingat, tujuan utama undang-undang dibuat bukan untuk menghukum, walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang, mereka perlulah dihukum. Justru diharapkan masyarakat seharusnya melaporkan setiap permasalahan yang timbul kepada pihak polis supaya kita dapat mencegah dan membawa pihak-pihak terbabit ke muka pengadilan. Saban tahun kita saksikan ramai pihak yang telah menjadi mangsa jenayah kekerasan dan harta benda, jenayah komersial atau jenayah penipuan cyber secara khususnya serta jenayah narkotik. Apa yang saya ingin rangkumkan, kita sangat terdedah dengan aktiviti jenayah. Kadang-kadang keadaan ini mendatangkan trauma dan keresahan dalam masyarakat. Realiti dan persepsi sebegini telah diterjemahkan kepada rasa tidak selamat atau takut menjadi mangsa jenayah, fear of crime and being a victim. Sehubungan itu, terdapat pelbagai pendekatan telah dibincangkan sejak sekian lama untuk menghindari daripada menjadi mangsa jenayah dan juga kaedah-kaedah pencegahan jenayah. Satu daripadanya adalah community oriented policing, iaitu penglibatan secara langsung anggota masyarakat melalui kerjasama antara satu sama lain bagi memperkasa diri dengan ilmu pengetahuan untuk mencegah jenayah. Keterlibatan yang lebih serius dengan menjadi mata dan telinga pihak keselamatan, khususnya polis, dengan cara melaporkan, menyalurkan atau menyampaikan maklumat jenayah yang akhirnya dapat membendung daripada berlakunya sebarang kejadian jenayah. Kepolisian moden ini sebenarnya bermula pada tahun 1829 lagi oleh Sir Robert Peel di United Kingdom sewaktu itu, yang melihat bahawa elemen yang pertama dalam kepolisian hendaklah berpaksikan kepada elemen pencegahan jenayah. Sesebuah organisasi polis itu hanya dikatakan berkesan jika mereka mampu untuk mencegah jenayah daripada awalnya. Elemen siasatan dan sebagainya adalah yang dipanggil sebagai reaktif, manakala pencegahan itu adalah proaktif ataupun preventif. Jadi begitu keadaannya, apa yang kita ingin zahirkan pada hari ini adalah unsur pencegahan itu sendiri, yang mana keterlibatan masyarakat pada umumnya dengan polis bersama-sama dapat mampu mencegah. Sebenarnya ini juga menjadi satu standard kepolisian antarabangsa, elemen pencegahan itu. Kalau mana-mana negara, sama ada di Eropah, di Amerika, di Australia, di New Zealand, sangat ditekankan elemen pencegahan ini, yang mana merangkumi keseluruhan masyarakat dan etnik untuk sama-sama mencegah jenayah. Sidang hadirin sekalian, apakah itu pencegahan jenayah? Program hari ini merupakan satu daripada kaedah pencegahan yang dipanggil community oriented policing.
Program ini adalah untuk merintis hubungan lebih mesra antara penguatkuasa undang-undang dengan masyarakat secara terus agar selepas ini maklumat berkaitan jenayah akan lebih mudah disampaikan secara dua hala. Selain daripada itu, perlu saya jelaskan tentang tindakan pencegahan jenayah yang telah dilaksanakan oleh PDRM kontingen Pahang seperti rondaan MPV, Mobile Patrol Vehicle, unit rondaan bermotosikal melalui program-program seperti Meet and Greet, Stop and Talk. Selain itu juga kami ingin memberi pendedahan program-program lain seperti High Profile Policing, HPP, Hari Bertemu Pelanggan, Pegawai Perhubungan Sekolah, PPS, serta Pegawai Perhubungan Masjid, PPM. Dalam masa yang sama, sekiranya diizinkan dengan keadaan semasa, saya sendiri ingin turun padang dan berjumpa dengan komuniti tempatan bagi membincangkan usaha menangani isu-isu keselamatan, ancaman keselamatan semasa dan permasalahan komuniti setempat yang kita panggil Problem Oriented Policing atau POP. Objektif utama program ini dilaksanakan adalah bagi mendekati masyarakat dan belia agar sentiasa berada di persekitaran yang selamat, sekaligus mengurangkan ketakutan menjadi bangsa jenayah. Walaupun dibuat secara alam maya, namun dasarnya adalah untuk mendekati sesama kita. Selain itu juga kami ingin mendidik masyarakat agar peka serta sentiasa bersedia menjalinkan kerjasama dengan pihak PDRM dalam menyalurkan maklumat bagi mencapai matlamat pengurangan kadar jenayah setempat. Kami juga ingin mendapatkan maklumat daripada komuniti setempat berkaitan permasalahan isu-isu keselamatan dan ancaman keselamatan bagi skop perumahan dan kampung yang didiami. Ini dinamakan sebagai local needs policing. Apakah keperluan-keperluan masyarakat setempat tentang untuk mencegah jenayah di kawasan mereka. Akhir sekali, apabila kami memperolehi maklumat tersebut, PDRM akan memberi maklum balas secepat mungkin dan tindakan pencegahan dapat diambil melalui kaedah SARA atau SARA, iaitu scan, imbas, analyze, analisis, response, bertindak dan assess, menilai keadaan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, PDRM khususnya kontingen Pahang akan sentiasa menjadi agensi utama untuk menyelaraskan program-program keselamatan pencegahan jenayah dan akan menjadi penghubung kepada agensi kerajaan yang lain, pertubuhan bukan kerajaan, NGOs, persatuan komuniti serta lain-lain. Adalah menjadi harapan saya agar segala permasalahan yang timbul kepada pihak masyarakat setempat, khususnya di dalam negeri Pahang, dapat diselesaikan sebaik mungkin demi kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan kita bersama. Inilah tonggak penyampaian khidmat PDRM, iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada. Diharapkan dengan program ini akan dapat memberi semangat dan dorongan kepada kita untuk bersama-sama saling membantu membanteras jenayah di kawasan masing-masing. Keprihatinan dan tindakan akan mencegah dari berlakunya kegiatan-kegiatan jenayah. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas usaha gigih pihak Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM Pahang, Ketua Polis Daerah Temerloh serta ahli jawatan kuasa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan program ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tetamu yang hadir di alam maya secara virtual untuk program pada kali ini. Kita teruskan sesi dialog town hall discussion di bawah penyelarasan moderator, pemudah cara kita, Tuan Roslan, dengan cara yang berhemah dan segala permasalahan insya-Allah boleh kita ajukan terus
kepada panel kami di sini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi peragaan dan ucapan terima kasih kepada yang dihormati Komisioner Polis Dato' Ramli bin Mak Yusof, Ketua Polis Pahang, di atas ucapan sebentar tadi. Semoga PDRM Kontingen Pahang akan terus melakar kejayaan serta diberikan perlindungan dan kesihatan untuk semua. Tuan-tuan hadirin yang saya kasihan, antara perkara utama yang telah pun disampaikan oleh Yang Dihormati Datuk Ketua Polis Pahang sebentar tadi, di mana telah pun dapat usaha-usaha yang sudah sekian lama untuk kita cuba menghindari daripada menjadi mangsa jenayah dan juga cara pencegahan jenayah tersebut. So salah satu cara yang telah pun dinyatakan tadi adalah community oriented policing, di mana penglibatan anggota masyarakat dengan kerjasama antara satu sama lain bagi memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan melalui pencegahan jenayah. So keterlibatan dengan lebih serius mengenai jenayah ini akan membolehkan kita semua menjadi mata dan telinga kepada pihak keselamatan, khususnya polis, untuk melaporkan atau menyalurkan maklumat jenayah yang akhirnya akan membendung kegiatan jenayah itu sendiri. So harapan kita semua agar seluruh masyarakat di Pahang ini sedar di mana semuanya memainkan peranan yang penting untuk turut sama membantu polis untuk membendung jenayah ini. Mungkin tuan-tuan ada yang nak bertanya dengan apa tu yang Dr. Datuk. Kita tunggu pada penghujungnya, kita ada sesi dialog bersama dengan yang dihormati Datuk Ketua Pahang di hujung rancangan ini. So baiklah saudara-saudari yang hadirin yang saya hormati sekalian, kita telah pun sebut tentang jenayah, masa jenayah, pencegahan jenayah dan sebagainya. So adalah baik kiranya untuk kita dapat dengar pembentangan berhubung dengan jenayah yang ada di negeri Pahang oleh ketua-ketua Jabatan Siasatan Jenayah yang ada bersama kita, iaitu Siasatan Jenayah dan Siasatan Jenayah Narkotik dan Siasatan Jenayah Komersial pada pagi ini. So untuk membuka tirai pembentangan taklimat siasatan jenayah, kita mulakan dengan Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, iaitu daripada Senior Assistant Commissioner Police Muhammad Yusri bin Osman, di mana beliau telah pun menerjui jabatan ini mulai 26 Jun yang lalu, dan sebelum ini beliau adalah merupakan Ketua Polis Daerah Temuloh semenjak Oktober 2019. So perkhidmatan beliau dalam PDRM ini melebihi 26 tahun. Rasanya mempunyai banyak pengalaman dalam bidang jenayah, di mana sebelum ini pernah menjadi timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Risikan Operasi Pahang, dan juga pernah menjadi pegawai terus di 7 di Pulau Pinang. So dengan tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Senior Assistant Commissioner Muhammad Yusri bin Osman untuk memberikan pembentangan. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Superintendent yang dihormati Superintendent Sukarelawan Polis Tuan Roslan bin Osman selaku moderator kita pada program pada pagi ini. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Ramli bin Mak Yusof, Ketua Polis Pahang, yang dihormati barisan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Seterusnya datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Sedikit mohon izin untuk saya membentangkan taklimat secara ringkas berkaitan dengan kedudukan jenayah indeks bagi kontingen Pahang. Untuk makluman semua, statistik jenayah indeks kontingen Pahang bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun 2021 berbanding Januari-Ogos tahun 2020, secara keseluruhannya menurun sebanyak 131 kes bersamaan dengan
8.73%. Di mana jika kita lihat pada skrin yang dipaparkan untuk statistik pada tahun 2021, jumlah indeks yang telah dilaporkan adalah sebanyak 1,370 kes. Berbanding pada tahun 2020, jumlah jenayah indeks yang dilaporkan adalah sebanyak 1,501 kes. Dan jenayah indeks ini adalah terdiri daripada dua kategori, iaitu kategori yang pertama adalah jenayah kekerasan yang merangkumi kesalahan-kesalahan seperti bunuh, rogol, samun dan mendatangkan cedera. Dan kategori kedua adalah jenayah harta benda yang biasanya kita dengar berkaitan dengan kecurian seperti kecurian pecah rumah dan curi kenderaan, serta lain-lain curi seperti curi dalam bangunan, curi oleh orang gaji. Dan walaupun berlakunya penurunan sebanyak 131 kes pada tahun 2021, tetapi jenayah kekerasan ada sedikit peningkatan berbanding dengan tahun 2020, iaitu sebanyak 18 kes ataupun 6.90%. Dan jenayah harta benda berlaku penurunan yang agak ketara berbanding dengan tahun 2020, iaitu sebanyak 149 kes atau 12.02%. Jadi ini bermakna secara keseluruhannya kita dapat lihat keadaan jenayah di negeri Pahang ini adalah terkawal, dan kita tidak ada kesalahan kejadian jenayah yang serius berlaku di kontingen Pahang ini. Dan suka saya maklumkan kepada para hadirin semua berkaitan dengan kesalahan-kesalahan ataupun jenayah kekerasan yang berlaku di kontingen Pahang ini. Adanya sedikit pendekatan itu adalah kejadian-kejadian jenayah melibatkan mencederakan orang ataupun mendatangkan cedera, di mana mengikut statistik yang saya ada di sini, kejadian-kejadian jenayah yang berlaku ini adalah disebabkan oleh bangkitan marah dan juga provokasi, ada sebab-sebab pergaduhan suami isteri, kemudian perselisihan faham, dan juga bermotifkan dendam dan keadaan mabuk yang tidak boleh dikawal. Tetapi bagi jenayah harta benda, berlakunya penurunan yang agak ketara bagi kontingen Pahang ini adalah disebabkan oleh kita sedikit sebanyak disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19, di mana perintah kawalan pergerakan ini telah menyekat, sebersikit telah menyekat pergerakan-pergerakan penjenayah ini untuk melakukan jenayah. Walaupun begitu, kejadian yang melibatkan kecurian kenderaan ini menurun, kemudian pecah rumah juga agak menurun mengikut rekod yang saya ada. Cuma peningkatan sedikit kejadian-kejadian jenayah yang berlaku di dalam rumah, di dalam bangunan, kemudian di tempat-tempat bebas. Okey. Dan saya juga ingin berkongsi dengan para hadirin sekalian berkaitan dengan kes-kes yang bukan indeks lah. Bukan indeks, kita tengok paparan pada skrinnya adalah untuk tahun 2021 adalah sebanyak 1,689 kes telah direkodkan, berbanding pada tahun 2020 sebanyak 2,229. Ini menunjukkan penurunan yang agak besar juga, iaitu berjumlah 540 kes atau 24.23%. Dan ini merupakan satu petanda yang agak baik dan menjamin bahawa negeri Pahang ini adalah selamat untuk kita duduki dan juga untuk menjalankan aktiviti-aktiviti harian dalam tempoh kita berdepan ni dengan wabak COVID-19. Itu saja daripada saya setakat ini. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Senior Assistant Commissioner Tuan Ahmad Yusri
di atas pembentangan berhubung dengan statistik jenayah di negeri Pahang. Dan satu perkara yang saya rasa sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tadi adalah kadar jenayah di negeri Pahang ini adalah terkawal dan kita dapat hidup dengan keadaan aman, selesa dan sebagainya. Dan inilah yang kita harapkan agar keadaan ini akan terus berkekalan sampai bila kita berada dalam keadaan yang selesa, tidak ketakutan, selamat dan sebagainya. So jadi daripada pembentangan tersebut, saya rasa mungkin di kalangan para hadirin yang berada di atas talian ingin bertanyakan sesuatu berhubung dengan jenayah di negeri Pahang. So saya berikan sedikit masa dan ruang waktu kepada tuan-tuan yang berada di talian untuk bertanyakan soalan kepada Senior Assistant Commissioner Polis Tuan Muhammad Yusri. Silakan kalau ada. Jemput. Mungkin tuan-tuan boleh kenalkan diri kepada selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua. Boleh dengar suara saya? Boleh. Silakan. Selamat tengah hari, boleh dengar saya suara? Sorry. Okey, sila teruskan soalan. Okey, selamat tengah hari. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah berjaya menganjurkan program Dauho Discussion bagi tahun ni. Saya Tan Lai Huat, pengurusi KRT Bandar Kemayan di bawah Jabatan Perpaduan Daerah Bera dengan dipimpin oleh Tuan Elmi dengan usaha banyaklah untuk membantu untuk bagaimana menjaga keselamatan dalam daerah-daerah di Bera ini. Di sini saya ada satu persoalan, okey, di mana tentang kes pecah rumah dan juga kes curi motosikal ke kenderaan awam, kenderaan. Di sini saya nak tadi saya dengar Tuan Muhammad Yusri yang katakan ada penurunan, tapi mungkin juga ini kerana kekurangan ataupun yang lapor kerana mereka tidak nak datang ke balai polis untuk melapor tentang kes pecah rumah, kes curi motor. Okey, di sini soalannya, apakah langkah-langkah yang lebih berkesan selain daripada langkah-langkah yang sedia ada bagi menurunkan kadar peningkatan jenayah di daerah Bera, khususnya kes pecah rumah, ekoran daripada PKP yang tidak menggalakkan ramai orang awam berurusan secara bersemuka bagi mengelakkan penularan virus COVID-19 ini, kerana mereka mungkin tidak garakan untuk datang ke balai untuk buat laporan. Apakah langkah-langkahnya yang untuk lebih baiklah untuk mereka ataupun menurunkan kadar peningkatan jenayah di daerah Bera? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Tan daripada KRT Kemayan yang telah pun membuka soalan. So dengan segala hormatnya saya jemput Tuan Yusri untuk memberikan maklum balas pada soalan tersebut. Silakan Tuan. Okey, berdasarkan pada soalan yang telah dimukakan oleh Encik Tan. Encik Tan daripada KRT Kemayan. Okey, daripada Kemayan tadi tu. Okey, pencegahan jenayah merupakan peranan dan tanggungjawab PDRM seperti yang termaktub dalam Seksyen 3/3 Akta Polis 1967, iaitu mencegah dan juga mengesan jenayah. Dan sejak daripada penuhan pasukan polis lagi, pelbagai usaha telah dibuat oleh pasukan polis ini untuk menjalankan tugas-tugas pencegahan jenayah, dan sehingga ke hari ini banyak tugas-tugas ataupun aspek-aspek pencegahan telah dibuat oleh pihak polis, umpamanya dari segi rondaan motosikal, URB, unit rondaan bermotosikal, kemudian rondaan berkereta MPV, kemudian ronda cegah jenayah. Tetapi pada masa sekarang ini kita bantuan daripada dan peranan daripada keperhatian daripada masyarakat juga perlu sama-sama untuk membantu polis dalam mencegah jenayah. Dan ada banyak perkara-perkara yang boleh dimainkan oleh
dimulakan oleh pihak orang ramai dan juga masyarakat dalam membantu pihak polis untuk mengurangkan peningkatan jenayah seperti yang dibangkitkan oleh tadi saudara tadi, di mana banyak inisiatif yang dibuat oleh masyarakat seperti KRT, kemudian dari segi SRS, skim rondaan sukarela yang dibuat oleh taman-taman perlumbaan bagi membantu untuk mencegah jenayah ini. Kemudian dalam keadaan kita menepani dengan COVID-19 ini yang tidak menggalakkan untuk kita keluar daripada rumah, seperti mana yang Datuk Ketua Polis tadi bagi tahu dalam ucapan perasmian Taman Amanita, supaya kita ni kena ambil tahu hal-hal jiran kita ataupun maklumat-maklumat, ataupun kena jaga tepi kain orang masa sekarang ni untuk kita dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan aktiviti jenayah yang berlaku di sekeliling kita, supaya ianya kita dapat salurkan kepada pihak polis untuk diambil tindakan. Kemudian dari segi VSP, kita ada sistem iaitu Volunteer Smart Phone Patrol, di mana kita menyampaikan maklumat ataupun menyalurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan apa saja yang berlaku di sekeliling kita hanya menggunakan hujung jari kita melalui handphone, dan kita akan sampaikan maklumat-maklumat itu kepada pihak polis untuk diambil tindakan. Jadi inilah sedikit usaha-usaha yang boleh dibuat oleh masyarakat dan orang ramai dalam membantu bagi mengurangkan peningkatan jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Yusri, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, di atas jawapan yang telah pun diberikan tu. Saya rasa jawapan tu akan dapat memberi penjelasan yang lebih kepada yang bertanya dan juga kepada yang lain yang mendengarnya. So, jadi mungkin tuan-tuan yang lain pun ada soalan. Jadi untuk itu kita rasa tuan-tuan tangguhkan soalan itu kepada penghujung rancangan ni. Kita ada satu sesi dialog yang boleh lagi timbulkan soalan mengenai mengenai jenayah di Pahang ni kepada Tuan Yusri. Seterusnya kita pergi terus kepada pembentangan taklimat mengenai siasatan jenayah ini. Kita terus mendengar taklimat daripada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang oleh Superintendent Polis Muhammad Azam bin Abdul Razak, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang, dan di mana beliau telah pun berkhidmat saya rasa lebih 25 tahun dalam pasukan dan mempunyai pengalaman luas sebagai ketua bahagian di beberapa jabatan dan pernah berkhidmat di beberapa kontijen di Malaysia. So jadi kalau mengikut apa yang saya fahamkan dalam sepanjang tempoh perkhidmatan, beliau ada 3 kali mendapat anugerah khidmat cemerlang, dan terkini dalam bulan Jun baru ni kalau tak salah saya mendapat surat peragaan daripada Ketua Polis Negara. So tanpa kita membuang masa lagi, kita akan dengar apa yang nak dibentangkan oleh yang dihormati Superintendent Polis Muhammad Azam bin Abdul Razak berhubung dengan jenayah narkotik di negeri Pahang. Disilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang saya hormati, Datuk Ketua Polis Pahang, ahli-ahli panel dan juga penonton-penonton melalui atas talian. Kalau kita nak bercakap pasal dadah ni, pada tahun 1983, tak silap saya bulan 2, kerajaan telah isytihar dadah sebagai musuh nombor 1 negara. So sudah hampir 38 tahun kita jadikan dadah tu sebagai musuh nombor 1 negara, tapi masalah dadah tu masih lagi berterusan. Dan Pahang tidak tertinggallah masalah dadah ni, terutama di kawasan-kawasan Felda. Jadi senario dadah di Pahang ni kebanyakannya yang menghantui negeri Pahang ni kebanyakannya di kawasan Felda-Felda lah. Jadi itulah sasaran gerak kerja narkotik untuk kita atasi masalah tersebut. Jadi dadah di negeri Pahang ni kebanyakan dadah yang digunakan adalah dadah jenis syabu dan juga heroin.
Itu dadah yang paling popular lah. Ada juga dadah yang dikenali P kuda, orang panggil P kuda. Ini dadah ni banyak digunakan di sebelah sepadan dengan negeri Terengganu. Di sebelah-sebelah Temerloh, Marang, Bera ni banyak dadah yang digunakan adalah dadah jenis syabu dan juga dadah jenis heroin. Jadi dadah ni kita negeri Pahang ni dia bersepadan dengan Lembah Kelang. So daripada risikan narkotik Pahang, dadah ni banyak dibawa masuk daripada Lembah Kelang secara kecil-kecilan, iaitu dadah jenis heroin dan syabu. Manakala P kuda, syabu banyak masuk di sebelah Pantai Timur, terutama daripada Kelantan. Manakala di sebelah Ropin dan Bera yang bersepadan dengan Johor, dadah yang dibawa masuk adalah dadah jenis syabu dan juga heroin, tapi secara kecil-kecilan lah. Macam bak kata orang pengedar dadah di Pahang ni patah tumbuh hilang berganti. Kita tangkap ada penggantinya. Sebab benda ni selagi ada permintaan, selagi tu ada dia punya supply. Jadi untuk kita menangani masalah dadah ni, Jabatan Narkotik memerlukan kerjasama daripada masyarakat lah. Sebab segala tindakan kita berdasarkan pada maklumat. So maklumat kita tak dapat daripada mimpi lah. Kita betul-betul berharap daripada masyarakat dengan menyalurkan maklumat kepada Jabatan Narkotik. So saya boleh bagi nombor telefon saya pada hari ini. Sekiranya tuan-tuan ada maklumat untuk disalurkan, terus kepada saya. 019 336 3496, dan juga kita ada hotline untuk bagi maklumat kepada Jabatan Narkotik. Ini dikelolakan oleh Bukit Aman, iaitu 012 208 7222. Saya ulang, 012 208 7222. Tuan-tuan boleh salurkan maklumat berkaitan dadah ke nombor ni ataupun direct kepada nombor saya tadi. Untuk secara ringkasnya, tindakan Jabatan Narkotik di negeri Pahang pada tahun ini, kita telah membuat tangkapan dari segi seramai 757 orang dari segi bekalan. Maknanya bekalan ni adalah tangkapan di bawah Seksyen 39B dan juga Seksyen 39A2. Setakat Januari sampai Ogos tahun ini, kita telah tangkap untuk dua kategori ini adalah 757 orang. Maknanya 757 orang ni tidak boleh diberi jamin polis. Orang-orang ni telah berada di penjara sekarang. Sebab Seksyen 39A2 dan juga Seksyen 39B dia tidak boleh diberi jamin. Manakala kita juga telah menangkap seramai 1,685 orang untuk kesalahan-kesalahan memiliki. Kesalahan-kesalahan memiliki ni adalah Seksyen 12(2), 39A1 dan juga Akta Racun. Ini kes-kes yang boleh dijamin lah. Manakala untuk penagih-penagih dadah, kita telah tangkap seramai 2,450 orang. Jadi 2,450 orang ni, ini yang bawa masalah kepada kita, sebab kita tangkap, kita terpaksa bagi jamin polis. Memandangkan untuk jatuh hukum dia memerlukan keputusan urin daripada patologi. So untuk kes-kes ini dia akan makan masa paling lewat pun 3 bulan. Jadi untuk sampai 3 bulan kita terpaksa bagi jamin polis, dan orang ini akan balik kepada di pakuan tuan-tuan semula. Jadi inilah masalah yang kita hadapi. Tuan-tuan kena faham sikitlah kenapa pihak polis hari ini tangkap 3-4 hari kemudian ada balik dekat kampung. Sebab kes-kes macam ni kita terpaksa bagi jamin, sebab undang-undang yang kita ada adalah undang-undang macam ni. Jadi untuk kita ambil pendekatan yang kesalahan-kesalahan berulang ni, kita ambil pendekatan di bawah Seksyen 39C. Maknanya kesalahan penagih yang berulang, mana kes-kes ini tidak boleh diberi jamin. Ini juga telah memberi kesan kepada penurunan jenayah. Maknanya
Orang-orang penagihan berulang ni lah yang banyak melakukan jenayah, pecah rumah, curi motor apa. Orang-orang macam ni kita tangkap, kita tuduh. Sebab kes-kes macam ni tidak boleh diberi jamin. Jadi di Pahang saja untuk tahun ni kita telah buat pertuduhan sudah melebihi 300 pertuduhan di bawah Seksyen 39C. Tahun lepas kita telah tuduh 500 lebih. So kesemua orang ni sudah berada dalam penjara. So hukuman dia pun agak berat lah. Jadi untuk sindiket dadah ni di negeri Pahang ni kebanyakan dadah dibawa masuk di tempat-tempat yang saya sebut tadi. Kita telah lupuskan sebanyak 9 sindiket. Dan ada di Temerloh ni yang baru-baru ni kita tangkap di Temerloh dan kita follow up sampai ke Kuala Lumpur. Dan di Kuala Lumpur itulah kita dapat tangkap 6 kilo ais dan salah seorang tu cuba nak memberi rasuah kepada kita, Datuk, dengan tawarkan kepada pegawai saya RM120,000 untuk lepaskan dia daripada pertuduhan, daripada ditangkap di bawah Seksyen 39B. Jadi kita telah berhubung dengan SPRM Putrajaya dan SPRM Putrajaya telah meminta SPRM Selangor untuk membuat tangkapan bersama dan kita telah tangkap satu orang lelaki Melayu yang membawa kepada wang tunai RM120,000 cash. Dan alhamdulillah PDRM melihat kejujuran dan keikhlasan pegawai ini dan pegawai saya telah naikkan pangkat daripada ASP ke DSP baru-baru ini. Jadi kita dalam mengekankan jenayah narkotik, sikap integriti kita terlalu ambil berat lah. Jadi itu saja untuk secara ringkas untuk narkotik negeri Pahang, Tuan Moderator. Terima kasih. Setinggi ucapan terima kasih kita berikan kepada Yang Dihormati Superintendent Polis Muhammad Azam Puan Abdul Razak yang telah pun membentangkan mengenai jenayah narkotik di negeri Pahang. So apa yang dapat kita faham ataupun kita terima daripada apa dia sampaikan tu, kita lihat bahawa dadah ni begitu rapat dengan masyarakat. So jadi masyarakat mempunyai peranan yang sangat-sangat besar untuk kita membenteraskan dadah. Satu perkataan yang saya tertarik apa yang daripada Tuan Azam sampaikan tadi mengenai pepatah Melayu, patah tumbuh hilang berganti. So inilah yang kita rasa satu perkara yang kita perlu tentang habis-habisan supaya yang dah menagih ni tak kembali lagi, kan? Tak kembali lagi untuk menagih dadah dan secara tak langsungnya dapat mengurangkan kadar jenayah dadah ni. Dan saya nak kongsikan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Tuan Azam tadi berhubung dengan nombor talian yang tuan-tuan boleh hubungi dan boleh maklum terus dengan Jabatan Siasatan Narkotik Pahang, iaitu 019-336-3496. Tu nombor saya sendiri. Nombor Tuan Azam sendiri. So bertuah kita pada pagi ni Tuan Azam bagi nombor dia sendiri untuk sampaikan maklumat berhubung dengan dadah ni. Dan kita lihat itulah betapa besarnya hasrat PDRM untuk nak membenteras jenayah narkotik ini. So jadi dengan dengan talian tu saya rasa dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk memberikan maklumat berhubung dengan narkotik atau jenayah narkotik ini. So jadi saya rasa banyak soalan yang saya jangkakan daripada tuan-tuan yang berada di talian berhubung dengan narkotik atau dadah ini. So saya tanpa melengahkan masa, saya bagi peluang pada tuan-tuan untuk kalau yang ada ingin menanyakan soalan ataupun memerlukan penjelasan daripada Tuan Azam berhubung dengan narkotik ini, silakan saya jemput. Sila kenalkan nama, daerah mana ataupun tempat mana tuan-tuan berada untuk kita rekodkan. Silakan saya jemput tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Polis Negeri Pahang dan semua pegawai-pegawai PDRM yang sentiasa bersama dengan masyarakat lah ya. Dengar ya, saya cakap ni dengar ya.
Ya, dengar. Okey. Baik. Saya dari Muhammad Hanifah bin Ismail daripada komuniti KRT Taman Gemilang Bentong. Ya, Bentong. Okey, di bawah perpaduan daerah Bentong lah. Okey, soalan saya, setakat mana keselamatan di kawasan komuniti setempat apabila maklumat disalurkan kepada pihak berkuasa, khususnya berkaitan isu kegiatan penyalahan gunaan dadah dan jenayah. Sedangkan sekarang banyak pihak-pihak berkuasa yang didapati membocorkan rahsia atau identiti pengadu. Tindakan ini boleh mengancam nyawa kepada pengadu atau keluarga pengadu. Dan sejauh manakah peranan yang dibuat oleh pihak kerajaan bagi menyekat kewujudan penagih baru? Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Hanifah Ismail daripada Perpaduan Bentong. Saya dapati ada dua soalan. Ada dua soalan yang diajukan ataupun ditujukan untuk dijawab oleh Tuan Azam. Dan saya rasa soalan itu sangat relevan dengan masyarakat yang mana ada timbul ketakutan, kebimbangan untuk menyalurkan maklumat. So tanpa melengahkan masa, Tuan Azam silakan dengan jawapan. Terima kasih kepada yang bertanya soalan daripada komuniti Betong. Dua soalan, satu berkaitan dengan sejauh mana maklumat tu dirahsiakan, pemberi maklumat tu dirahsiakan, dan juga yang kedua peranan kerajaan dalam menyekat penagih baru ni. So berkaitan dengan pemberi maklumat itu adalah menjadi tanggungjawab pegawai polis, memang menjadi tanggungjawab pegawai polis untuk melindungi orang-orang daripada pemberi maklumat itu daripada didedahkan. Kita ada banyak akta, iaitu Akta Perlindungan Saksi 2019. Dia boleh dimasukkan di bawah program perlindungan saksi. Maknanya kalau kes-kes melibatkan sindiket yang besar, kes-kes yang besar, orang yang memberi maklumat ni kita boleh letakkan dia di bawah akta ini. Maknanya kita melindungi dia dari segi pembicaraan pun pembicaraan secara tidak terus. Yang kedua, kita juga ada di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972, yang mana sebarang maklumat-maklumat yang kita kategorikan sebagai rahsia, kita perlu lindungilah pemberi maklumat tersebut. Kita juga ada di bawah Seksyen 203 Kanun Kesiasaan, yang mana pemberi maklumat ini kalau kita dedahkan, dia boleh membawa hukuman sehingga hukuman penjara 1 tahun dan denda hingga RM1,000 lah, 1 juta. Dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi. Jadi memang benda ni menimbulkan gusar di kalangan orang awam untuk memberi maklumat. Sebab saya tak nafikan ada segelintir anggota ni di kalangan penguat kuasa ni yang kurang integriti. Jadi di situlah kita dalam nak memerangi, nak berperang dengan dadah, yang paling utama kita kena letak adalah integriti. Maknanya integriti ni semua aspek lah. Termasuklah juga dari segi melindungi saksi. Apa yang dikatakan integriti adalah boleh percaya. Adakah orang awam tu boleh percaya kepada polis sekarang? Kalau polis tu boleh dipercaya, maknanya polis tu adalah berintegriti. Jadi kita terpaksa pihak polis nak tak nak sekarang terpaksa ke arah itu untuk tingkatkan integriti demi masyarakat. Sebab kita punya customer kita adalah masyarakat. Jadi dari segi perlindungan saksi itu, kalau katalah ada kebocoran daripada pihak kita, tindakan daripada pasukan pun memang amat tegas. Kita tengok ada kes di Sabah.
Betul Tuan Osisa ya, yang Sabah yang anggota kita bocor menyebabkan ada di kalangan pegawai dan anggota kita yang terbunuh yang daripada perang daripada Suluk tu. Jadi kita ambil tindakan pada anggota yang bocorkan maklumat tersebut. Dari segi peranan kerajaan untuk membeteras untuk mengurangkan penagih-penagih baru tu, kita di pihak polis adalah badan penguatkuasaan. So apa perancangan kerajaan kita follow lah. Dari segi polis kita ambil pendekatan, selain daripada penguatkuasaan kita juga tengok dari segi pada pencegahan. Yang mana kita melalui pegawai-pegawai perhubungan sekolah, kita akan attach pegawai-pegawai narkotik untuk hadir bersama di sekolah. Tapi di musim PKP ni kita tidak dapat laksanakan perkara tersebutlah. Tapi atas saranan Ketua Polis Pahang kita yang baru, dia lebih kepada untuk hebahkan benda tu melalui media sosial, untuk kita terangkan kepada masyarakat apa itu kesan penyalahgunaan dadah. Untuk penagih-penagih daru ni, bidang kuasa dia lebih kepada pihak agensi dadah kebangsaan lah. Pihak polis lebih kepada penguatkuasaan, mana kita ambil pendekatan kepada buat tangkapan. Dan saya nak bagi kredit, nak ucapkan terima kasih juga kepada kerajaan negeri. Baru-baru ni kita telah mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri melalui program jihad dadah. Ini adalah salah satu program juga untuk kita kurangkan penagih-penagih baru ni. Kita telah dapat peruntukan di kawasan Don Jelai, Kuala Lipis dan juga di kawasan Felda Mempagar Betong. Peruntukan lebih kurang 100,000 juga untuk kedua-dua tempat tersebut. Jadi terima kasih kepada kerajaan negeri, memang selalu ambil berat berkaitan dengan permasalahan dadah di negeri Pahang. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Superintendent Polis Muhammad Azam, Ketua Jabatan Standar yang Narkotik, dan juga kepada yang bertanya Cik Muhammad Hanifah di atas soalan tersebut. So daripada penerangan yang telah pun disampaikan oleh Tuan Azam tadi, saya harap masyarakat di luar sana akan terus yakin dengan undang-undang yang ada di negara kita untuk kita jaga, kan, untuk kita jaga kerahsiaan dan sebagainya. Dan harapan kita agar tuan-tuan yang di luar sana jangan risaulah, jangan risau tentang untuk menerima maklumat dan sebagainya, kerana maklumat tuan-tuan tu adalah dilindungi oleh undang-undang yang ada. So jangan risau. So pada yang lain yang ingin mengajukan soalan, harap simpan ke hujung rancangan ni. Kita ada dialog, kita akan boleh bertanya lagi bersama dengan yang dihormati Datuk Ketua Polis Pahang pun akan terlibat di sesi dialog ni. So jadi kita teruskan kepada pembentangan Ketua Jabatan yang terakhir, iaitu Ketua Jabatan Sistem Jenayah Komersial, yang akan disampaikan oleh Superintendent Polis Muhammad Wazir bin Yusof, kan, mengenai dengan jenayah komersial ni. Saya rasa ini merupakan antara jenayah-jenayah yang sering kita dengar, tertipu dan sebagainya, kan, tipah tertipu. So jadi hari ini kita dapat penerangan jelas daripada Tuan Wazir berhubung dengan jenayah komersial ini. So jadi kalau ikut daripada pengalaman beliau dalam dalam perkhidmatan PDRM ni lebih 39 tahun tuan ya. Betul. Dan sepanjang perkhidmatan tu nampak pengalaman beliau dalam komersial ni begitu tinggi, kan, daripada perkhidmatan yang telah pun dijawat sebelum ni, banyak melibatkan siasatan komersial, di mana pada 2016 Tuan Wazir dah ada menjadi dah ada di kontingen Pahang, menjadi timbalan Ketua Jabatan Jenayah dalam pemalsuan komplot dan juga cyber, kan, pada tahun 2016, dan alhamdulillah dapat dinaikkan pangkat di tempat yang sama menjadi Ketua Jabatan mulai 2017 sehingga sekarang. So jadi saya silakan tuan untuk terus dengan pembentangan mengenai jenayah komersial di negeri Pahang. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Ruslan.
Yang dihormati Datuk Ramdi bin Mat Yusof, Ketua Polis Pahang, yang dihormati Tuan Muhammad Yusri bin Osman, Tuan Muhammad Azam. Untuk makluman Tuan Moderator, hampir setiap hari yang melibatkan jumlah kerugian yang banyak dan menyebabkan ramai yang terlibat dalam ketamakan untuk mendapatkan wang daripada suspek-suspek itu. Jadi yang pertamanya saya akan bentangkan sedikit tentang jenayah cyber ni, iaitu tipu pembelian melalui atas talian. So saya tengok sehari makin banyak jumlah laporan dibuat mengenai pembelian barang melalui laman web aplikasi melalui phone Facebook ni. Memang dia offer memang harga telefon yang murah, apa yang murah. Jadi bila duit make in, barang tak dapat. Boleh katakan kalau kita tengok statistik nanti makin meningkat tahun ke tahun. Walaupun usaha kita paparan dalam syarah akhbar, dalam tempat-tempat ceramah, kita nak sedarkan masyarakat, tetapi statistik tu saya tengok makin meningkat. Itu jadi kita bentangkan sini kerana jaringan cyber ni ada empat, iaitu tipu pembelian melalui atas talian, iaitu kita kenali sebagai open party, iaitu pembelian barang melalui laman web, aplikasi, telefon, Facebook, WhatsApp. Yang ini paling tinggi sekali lah. Yang kedua ialah tipu pinjaman tak wujud. Ini yang ingin mendapatkan pinjaman, digula-gulakan oleh suspek dengan pinjaman, memberi pinjaman tetapi kena bayar dulu sebelum pinjaman tu dengan nilai yang tinggi, iaitu dengan cara memperdaya dengan menyatakan menghantar pinjaman yang ditawarkan melalui Facebook. Yang ni adalah ramai orang nak pinjam ni. Ramai orang nak hari-hari orang nak pinjam wang, tetapi dengan syarat kena bayar dulu wang tersebut. Yang ketiga, tipu Africa Scam, Love Scam. Yang ini pun statistik pun saya tengok memang banyak hari-hari, iaitu dengan cara memperdaya dengan menyatakan menghantar barang berharga melalui kiriman oleh kenalan yang dikenali melalui Facebook. Ini tak kira lelaki atau perempuan, orang tua pun sama juga. Yang janda habis wang dia bagi kepada sedikit atas tiket love scam ni. Dan seterusnya tipu makau scam of pelikan, iaitu menyamar sebagai pegawai bank, pegawai polis, pegawai lembaga negeri dan sebagainya. Yang ini ditakutkan akan ditangkap, ditakutkan ada terlibat dalam kes-kes jenayah, dan ditakutkan berkenaan dengan tangkapan anak ke apa, melibatkan kesalahan sesuatu, dan akhirnya menyerahkan wang, menyebabkan kerugian yang besar. Yang ini adalah statistik kalau kita tengok perbandingan 2020 dengan 2021, di mana tipu pembelian atas talian online ni 241 2021, 2020 berbanding dengan 2020 231, iaitu meningkat 10, meningkat 10. Tipu pinjaman tak wujud, yang ini paling banyak. Hari-hari report laporan polis dibuat mengatakan untuk pinjaman wang. Yang ini 2020, 2021, 2020 220. Yang ini okey, sama untuk tahun kajian. Tipu love scam ni tahun 2021 62, tahun 2020 54, iaitu meningkat 8 kes. Tipu makau scam, ini menyamar sebagai pegawai polis, sebagai penguatkuasa JPJ apa semua. Statistik 2021 82, 2020 142. Tapi statistik tetap menurun lah. Tapi laporan memang tinggi lah hari-hari.
Jadi keseluruhannya 2021 keseluruhan komersial ialah 605, 2021 dan 2020 647. Adalah menurun tempoh kerjaan 42%, 42. Berkenaan dengan pencapaian pihak kita, operasi yang kita berjaya dibuat ialah seramai 300 orang tangkapan dibuat dan pertuduhan sebanyak 255 orang. Ini melibatkan sindiket-sindiket yang tadilah. Dan 280 serbuan pula dikenakan perintah selain daripada tindakan pertuduhan, andainya tidak dapat tidak ada cukup dia punya documentation, kita akan adakan kena sekatan, perintah sekatan penguasaan di bawah Undang-Undang Pencegahan Jenayah, iaitu kita ada buat 3 tangkapan dan telah dihukum di bawah Undang-Undang Pencegahan Jenayah. Next, yang ini adalah cara-cara yang kita kerjaan yang kita buat, iaitu dengan merampas segala iklan-iklan, pameran-pameran pinjaman tak wujud, ya, untuk kita mengelak daripada memaklum orang ramai supaya jangan terlibat dalam pinjaman walung ni. Yang ini akan merugikan mereka sendiri kerana selain daripada faedah yang tinggi dan kemungkinan akan mendapat kerugian sekiranya pihak kita merampas, menangkap syarikat ini dan mereka mendapatkan kerugian yang besarlah. Yang ini adalah rampasan-rampasan daripada komersial, iaitu berupa harta-harta mewah, kenderaan, rampasan dokumentation dan peralatan untuk digunakan sebagai kegiatan aktiviti alung ni. Itulah sebesikit daripada komersial. Saya nasihatkan di luar sana elakkan daripada tamak, sayang harta yang ada pada diri sendiri diperdayakan oleh suspek-suspek di luar sana. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Superintendent Polis Mat Wazir bin Mat Yusof yang telah pun memberi pembentangan ataupun terlibat berhubung dengan keadaan jenayah komersial di negeri Pahang ni. So antara yang kita boleh ringkaskan apa yang disampaikan tu, dalam jenayah komersial ni terdapat 4 elemen penipuan yang sering dikesan. Itu antaranya adalah tipu pembelian, tipu pinjaman, love scam. Yang ini pun banyak juga di kalangan wanita yang terlibat, dan sekali mengenai penipuan mengenai Makau scheme, yang skema Makau ni yang sering kita dengar tertipu disebabkan disebabkan ketidakfahaman, kekurangan maklumat terhadap keadaan semasa dan sebagainya, tak ambil endah apa yang berlaku pada persekitaran. Inilah antara sebab-sebab mereka ni terpedaya dengan dengan Makau scheme ni. So jadi kita teruskan. Saya rasa di luar sana tuan-tuan yang ada di talian mungkin ramai yang nak bertanya mengenai jenayah komersial ni. So saya buka soalan kalau ada untuk bertanya dengan Superintendent Polis Tuan Wazir. Silakan minta kenalkan nama, daripada mana. Okey. Saya jemput tuan-tuan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan. Assalamualaikum Datuk. Saya Wan Jamil Wak Idris, pengurusi KRT Bukit Betung, Kuala Lipis. Ingin mengajukan soalan, iaitu ramai kalangan anak-anak muda ataupun remaja berluasa terjebak dalam perlembagaan motor haram. Ya. Dengan gaya drift yang membahayakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan apa tindakan dan penyelesaian diambil oleh penguatkuasa serta bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian, terima kasih.
So yang ini agak terkeluar sikit apa dia tu. Mungkin kita minta yang dihormati Datuk Nufli boleh jawab soalan ini saja. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana mengutarakan satu concern, satu rasa terkilan yang dikongsikan bersama dengan polis, yang saya rasa bukan sahaja dalam suasana Lipis, di Lipis itu sendiri, tetapi dalam konteks kita mungkin tidak keterlaluan kalau saya katakan dalam konteks di seluruh negara kita, in fact, dengan fenomena ataupun perkara yang sangat malang ini, di mana perlumbaan-perlumbaan haram secara berleluasa, terutamanya di waktu malam, yang melibatkan banyak nyawa dan harta benda juga yang musnah ataupun kehilangan nyawa yang terutamanya dalam kalangan mereka itu sendiri ataupun mangsa kepada bystanders atau orang ramai yang tidak berdosa di kawasan itu. Kalau dalam konteks itu nak dikatakan, of course, yang pertama sekali dalam apa-apa hal berkenaan dengan pencegahan ini adalah mengenai kesedaran itu sendiri. Tetapi kesedaran itu kadang-kadang terhad hanya kepada mereka-mereka yang sedar sahaja, dan ianya ditampung oleh keperluan kepada memberi kesedaran. Inilah tujuan program-program seperti ini dilaksanakan untuk kita turut sama, selain daripada kesedaran diri sendiri, ada pencetusnya untuk memberi kesedaran itu, terutamanya dalam kalangan masyarakat. Dan nukleus ataupun yang mutakhir sekali kesedaran itu adalah dalam isi keluarga itu sendiri, dalam keluarga. Umpamanya saya suka mengambil contoh baru-baru ini berlaku di satu tempat dalam Pahang ini, yang anaknya membuat modifikasi kepada motosikal dengan menukar apa dia panggil itu, fork ataupun dia punya suspension di depan itu untuk diringankan, umpamanya diletakkan aluminium dengan patrinya yang agak lemah, yang hanyalah sekadar ala kadar sahaja untuk golongan muda ini kononnya beraksi tanpa diketahui oleh ibunya yang memerlu untuk membeli barang keperluan di rumah, lalu mengambil motosikal itu dan ibunya itu start enjin dan berjalan. Apabila tidak sampai beberapa kilometer, terpatah dia punya suspension itu ataupun forks itu, sehinggalah menyebabkan ibunya jatuh tersembam dan meninggal dunia. Betapa sebab dan akibat yang perlu disedarkan kepada masyarakat. Untuk ini yang tidak bersama-sama kita pada hari ini, saya sering menyeru, macam dikatakan oleh Tuan Azam tadi, untuk reach out dengan secara media, dan insya-Allah dari masa ke semasa pegawai-pegawai saya di bawah jabatan yang berkenaan, kalau dalam kes ini berkenaan dengan trafik, saya akan memberikan secara online, atau jika keadaan mengizinkan kelak apabila suasana pandemik ini telah berlalu, dari daerah ke daerah memberi kesedaran daripada sekolah terutamanya budak-budak ini. Kadang-kadang sebab mereka itu tidak sedar kerana kurang pengetahuan atau pengaruh kawan-kawan dan sebagainya, tanpa mengetahui bahawa ada undang-undang yang menghalang kita daripada melakukan apa perbuatan yang sewenang-wenangnya begitu. So insya-Allah berkenaan dengan tindakan kita, kalau ditanya apa yang kita buat, kita sentiasa melakukan operasi dari masa ke semasa, sama ada secara mengejut atau secara terancang dan sebagainya, dengan harapan supaya ini juga menjadi satu elemen pencegahan. Kadang-kadang kalau satu sport yang kita pergi, dia pergi ke sport lain dan sebagainya. Tetapi selalunya kata orang perkara begini mudah dihandle oleh polis. Kita tidak mahu mengambil tindakan yang terlampau drastik. Banyak approach yang boleh dibuat, terutamanya semasa mereka berlumba dan sebagainya, polis boleh menahan. Tetapi matlamat kita adalah untuk mencegah, dan kita tidak mahu membahayakan nyawa mereka. Malah dalam keadaan tidak mahu membahayakan nyawa pelaku-pelaku ini, baru-baru ini telah berlaku di kawasan Selangor umpamanya, 2 polis bertembung sesama sendiri sehingga menyebabkan kematian kepada mereka selaku penguatkuasa. So ini adalah sesuatu yang malang, dan insya-Allah
dengan kaedah-kaedah baru, dengan discussion kita dengan authorities yang lain, agensi-agensi lain, sedikit sebanyak kita dapat menangani masalah ini dalam kalangan masyarakat kita. Bukan sahaja dilipis, diseratanya, tetapi kita insya-Allah akan tackle problem itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Dirahmati Datuk yang telah pun memberikan jawapan berhubung dengan kegiatan Lumba Haram ni memang, dan juga pengubahsuaian motosikal dan sebagainya. So yang ini saya rasa memang telah menjadi satu isu dan kebimbangan dalam masyarakat kita berhubung dengan aktiviti yang tak sihat ini, dan juga menjadi satu satu tekanan juga kepada polis trafik utamanya untuk membenteras kegiatan-kegiatan yang kita rasa sangat membahayakan ni. Terima kasih kepada Cik Wan Jamil yang telah pun menanyakan soalan tersebut. Dan saya buka satu soalan lagi yang berhubung dengan sertan jenayah komersial. Kalau ada satu soalan sebelum kita pergi ke sesi kita yang terakhir, kalau ada satu soalan berhubung dengan jenayah komersial, silakan tuan-tuan yang ada dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pengerusi Majlis yang Datuk Ramli bin Muhammad Yusof, Ketua Polis Pahang, tuan-tuan ahli panel, tuan-tuan serta puan hadirin sekalian. Saya Muhammad Kashfi bin Muhammad Noor, wakil daripada kawasan Rukun Tangga Daerah Laut, ingin bertanyakan dua soalan. Soalan yang pertama, bagaimanakah caranya untuk memberi kefahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat di luar bandar dalam mencapai gejala penipuan ini? Dan kedua, soalan ini terkena kepada diri saya sendirilah maknanya. Okey, soalannya, bagaimanakah cara untuk mendapatkan maklumat skamer yang berleluasa di laman-laman sosial seperti Facebook dan sebagainya? Mohon pencerahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Muhammad Tashki daripada KRT Rau atas soalan yang dikemukakan. So jadi saya minta Superintendent Polis Muhammad Wazir untuk memberikan jawapan kepada soalan yang ditanyakan tu. Ada dua soalan tu tuan, ada dua soalan. Silakan. Ya, soalan tu lebih kurang sama je. Sama, alright. Saya rangkumkan sekali lah. Untuk makluman tuan yang bertanya ni, saya minta pertamanya kita kena ada ilmu sikit lah untuk mengatasi skamer-skamer ni. Sebab kita yang pertamanya jangan panik. Yang banyak jadi ni sebab panik. Anak kena tangkap, masuk lokap, suruh bayar, beli barang, benda-benda yang tidak kenal pasti barang tersebut. Jadi yang saya nampak banyak dari segi pinjaman wang melalui phone, kita kenal pasti. Kita kenal pasti, kalau boleh kita nak pinjam duit, kita pergi ke tempat yang betul-betul ada premis. Apabila ada kehilangan, ketipu ke, kita ada buat laporan polis, ada tempat yang untuk kita siasat. Jangan terus by call, telefon, ada untung je, terus suruh back in 10,000, 100,000, untung akan dapat dalam tempoh 5 hari 200,000. Kadang-kadang kita tengok kerugian, keuntungan tu tak pernah sabar. Mana ada satu pelaburan bagi 1,000 tempoh seminggu, 2,000 dapat 200,000, 300,000. Jadi kita ni kena ada bijaksana sikit lah. Kena sentiasa membaca akhbar-akhbar di luar sana. Daripada TV berita hari-hari kita tengok kerugian makin lama makin banyak. Makin banyak majoriti yang laporan polis dibuat, semua kena diperdaya kesalahan tipu ni. So saya minta lah tuan-tuan di luar, tuan-puan di luar sana, jangan melayani telefon ni. Telefon ni dia akan menyamar sebagai custom lah, PDRM lah, dan dia ada ugutan. Anak awak terlibat lah. Kita pastikan anak kita berada di mana, telefon dulu.
Jangan tiba-tiba panik. Panik tu berbahaya. Tiba-tiba panik, masuk duit terus. Habis duit dalam simpanan kita, bagi dekat scammer ni. Scammer ni dia akan menyerupai sesiapa. Sebagai PDRM lah, BPR lah, apa dah. Dan dia cuba pancing. Andainya kalau orang tu tutup telefon, dia tak ada apa, dia tak ada rugi. Tapi banyaknya masyarakat di luar sana melayan telefon-telefon tu, especially-nya kepada wanita-wanita yang kesunyian, kesunyian datanglah boyfriend dia nak katakan nak berkasih ke apa ke, ada hadiah daripada luar negara nak bagi emas ke apa ke, lupakan harta yang ada di sini, habis semua dikeluarkan. Jadi banyak contoh-contoh laporan-laporan polis berkaitan tersebut. So saya ingatkan lagi, orang yang tidak dikenali, tutup telefon. Jangan layan dia. Tak kenal jangan. Kalau betul dia kata anak saya kena kena tangkap ke atau apa ke, telefon anak dulu. Jangan ambil tindakan tak masuk akal, basuh duit pada scammer dulu. Jadi itulah yang penting, yang sedikit, yang salah satu daripada banyak kes-kes yang kita tengok, ibu bapa ataupun masyarakat di luar sana tak ada usul periksa. Cek balai-balai berdekatan, hubungi anak kita sendiri dulu. Jangan terus back in duit kepada sindiket. Dia orang pancing sebab apa, kalau tak dapat pun dia tak rugi. Tapi kita ni, masyarakat di luar sana ni mesti selalu membaca akhbar-akhbar harian dan ambil sikit, ambil maklum sikit. Dan saya sentiasa keluarkan siaran akhbar berkenaan kerugian-kerugian ni. So saya minta yang di luar sana selepas ini sayangkanlah duit yang ada di poket sendiri. Jangan terlepas kepada scammer-scammer ni. Itu jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Superintendent Polis Muhammad Wazir, dan terima kasih kepada Cik Muhammad Tashki yang bertanya tadi. Dan secara ringkasnya boleh katakan dalam jenayah komersial ni, punca berlakunya jenayah apabila kita ingin mengambil jalan mudah. Ambil jalan mudah, nak cepat, nak murah dan sebagainya. Dan yang keduanya, kita lihat ramai yang tak ambil maklum tentang keadaan persekitaran, tak ambil tahu hak ehwal semasa dan sebagainya. So ini yang kita nampak menjadi menjadi punca kepada berlakunya jenayah komersial. So dengan penerangan pada tengah hari ini, kita harap agar tuan-tuan di luar sana dapat menimbulkan kesedaran untuk sama-sama kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, supaya jenayah-jenayah sedemikian dapat kita bendung, dapat kita atasi dengan sebaiknya. So jadi kita teruskan, kita pun masa pun tidak begitu banyak untuk kita berdialog dan sebagainya. Kita terus kepada seksi yang ketiga, seksi ataupun majlis dialog. So sebelum kita pergi ke majlis tersebut, mungkin saya nak bagi peluang 2-3 minit kepada yang dihormati Komisioner Polis Dato' Ramli untuk mungkin nak mengatakan satu daripada apa yang dibentangkan oleh ketiga ahli panel untuk sebagai pandangan daripada yang dihormati Datuk sendiri, sebelum saya buka kepada soalan daripada tuan-tuan yang ada dalam talian. Silakan Datuk. Terima kasih yang dihormati Tuan Roslan selaku moderator. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang dihormati Tuan Yusri, yang dihormati Tuan Azam dan juga yang dihormati Tuan Wazir yang telah menerangkan portfolio ataupun bahagian masing-masing dalam kepolisan ini daripada perspektif polis demi pengetahuan masyarakat, terutamanya klien ataupun pelanggan ataupun stakeholders, pemegang taruh kita di luar sana. Saya rasa sedikit sebanyak dapat memberi manfaat, dan ini bukanlah yang pertama dan terakhir kata orang. Mungkin kita akan ada lagi program-program sebegini, kerana inilah tujuannya polis itu ditubuhkan, dan polis dan masyarakat dan sebagainya. Saya tertarik antara daripada komen-komen tadi yang berbentuk perlu ada trust. Ya, ini saya rasa ni trust deficit ini adalah satu masalah yang sangat besar
yang perlu diatasi oleh polis itu sendiri, kerana over the years, kata orang, dengan pengalaman-pengalaman yang ada dan sebagainya, semakin lama semakin tipis perasaan kepercayaan itu terhadap satu sama lain. Sehingga apabila ada sesi-sesi begini, antara soalan utama yang ditanyakan adalah bagaimana kami boleh menaruh kepercayaan kepada polis, atau bagaimana yakinnya kami kepada polis. Yang ini perlukan satu tempoh masa untuk penambahbaikannya, tetapi insya-Allah sedikit demi sedikit, kalau keterbukaan, transparansi daripada dua-dua pihak, terutamanya kepada polis sebagai agensi penguatkuasa undang-undang itu tinggi dan mempunyai meritnya, insya-Allah lama kelamaan masyarakat akan percaya. Satu daripadanya sikap yang saya rasa perlu diperbaiki dalam polis sendiri, saya rasa adalah untuk kita lebih bersikap terbuka kepada masyarakat. Inilah yang saya sentiasa beratkan, terutamanya dalam counter services kita, yang mestilah lebih mesra pelanggan. Kita tidak bersikap sinis terhadap pelanggan-pelanggan kita. Saya sentiasa ingatkan. Begitu juga dengan secara sekiranya pegawai-pegawai penyiasat yang terlibat perlu juga memberitahu dengan jelas kepada pengadu-pengadu apakah status kes dan sebagainya. Kita tidak boleh cuba mengelak-ngelak daripada orang yang bertanya, kerana lama kelamaan secara pukalnya, secara agregatnya, inilah faktor-faktor yang boleh menyebabkan timbul perasaan kurang yakin atau tidak ada kepercayaan dalam kalangan masyarakat terhadap polis. So perkara ini perlu diperbaiki, saya rasa, insya-Allah. Okay, terima kasih Yang Dirahmati Komisioner Polis Datuk Ramli, dan kita rasa kita telah pun sampai pada penghujungnya. Masa sangat mencemburui kita, walaupun saya rasa tuan-tuan di luar sana banyak lagi soalan-soalan yang nak diajukan kepada terutama sekali pada Datuk. Jadi untuk kesempatan ini saya benarkan satu soalan, kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati Komisioner Polis Datuk Ramli bin Muhammad Yusof selaku Ketua Polis Pahang. Saya Zaimi Ali, wakil dari KRT Maran 2, kawasan Keramat Makmur. Ingin bertanyakan satu soalan berkaitan tentang SOP norma baharu. Soalan dia berbunyi, apakah langkah-langkah mengatasi kedegilan masyarakat dalam pematuhan terhadap SOP norma baharu walaupun pelbagai cara telah dibuat oleh pihak PDRM? Mohon penjelasan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Cik Zaini minta Datuk, silakan Datuk. Ya, mohon saya ulangi. Yang pertama sekali tadi macam saya dah sebut, ini saya ulang lagi sekali lah. Yang pertama sekali, kesedaran itu mestilah ada dalam diri sendiri. Ini mana-mana SOP pun tidak dapat menghalang kita kalau sekiranya kita tidak mempunyai kesedaran dalam diri sendiri. Dan kesedaran itu of course macam saya kata itu kadang-kadang dibantu oleh pihak-pihak melalui media dan sebagainya. Dan di peringkat kita sendiri pun kita sentiasa ada program ataupun yang berkaitan dengan ini. In fact mesyuarat diadakan setiap pagi oleh Task Force Jawatan Kuasa COVID-19 peringkat negeri Pahang bersama dengan semua authorities yang ada, KKM, SUK negeri dan sebagainya. Satu daripada program ini adalah untuk memberi makluman kepada orang ramai tentang keperluan untuk mematuhi SOP ini. Jadi kita sendiri pun dalam polis ini kita ada pelbagai pematuhan yang kita lihat, sama ada daripada masyarakat itu sendiri, daripada kilang, daripada tempat-tempat awam, di stesen bas dan sebagainya. Itu secara harian dan kita buat ribuan setiap hari pemantauan ini. So itu satu bahagian, kesedaran tadi, pemantauan tadi, dan satu lagi adalah memberi advokasi kepada orang. Advokasi daripada segi kita ada rondaan mobile. Umpamanya kalau di Pahang ini
semuanya sekata yang pergi kepada tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang untuk mematuhi SOP dan juga tentang kesedaran untuk mendaftar di MySejahtera serta juga kesedaran untuk menerima vaksinasi dan sebagainya. So inilah advokasi yang kita sentiasa buat dan bukan hanya diletakkan kepada polis dan agensi-agensi lain sahaja, tetapi juga hendaklah kita sama kita jaga kita, nasihat menasihati di dalam komuniti itu sendiri. Maka program-program macam ini umpamanya dia mestilah berbentuk eksponensial, bermakna kita yang ada di sini, stakeholders yang mendengar program ini akan pula menyampaikan kepada orang lain. Itulah harapan kita. Saya harap saya menjawab soalan Tuan Azmi tadi ya, Zaimi tadi Zaini Ali. Ya, Zaini Ali. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Yang Dihormati Komisioner Polis Datuk Ramli yang telah pun menjawab soalan daripada Cik Zaini. So apa yang dapat kita simpulkan bahawa untuk ini satu kesedaran dan juga pemantauan oleh semua pihak termasuk kendiri, jaga diri sendiri adalah merupakan faktor penting supaya SOP ini dapat kita laksanakan. So terima kasih kepada semua yang bertanya, terima kasih kepada panel. Kita telah pun sampai kepada penghujungnya, walaupun saya rasa dan tahu di luar sana banyak lagi yang nak menyampaikan soalan dan sebagainya. So untuk sesi dialog ni kita tangguhlah pada waktu lain. Jika PDRM mempunyai ruang waktu, kita akan buka ruang ni pada waktu-waktu dan ketika di lain waktu. Okey, sebagai rumusan daripada saya, jadi tugas dan tanggungjawab yang dipikul oleh PDRM adalah amat berat. So apatah lagi dengan kepesatan perkembangan teknologi, pasukan polis terpaksa berdepan dengan cabaran-cabaran yang baru. So cabaran-cabaran ini turut menuntut PDRM untuk merubah corak pengurusan dan peroperasian supaya dapat menyesuaikan peranan trust kepada situasi yang sentiasa bergerak maju. Ini termasuklah menggunakan segala sumber yang secara strategik bagi memastikan satu perkhidmatan yang profesional dan berkualiti dapat diberikan kepada masyarakat di samping memastikan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan sentiasa dipelihara. So di kesempatan ini saya berharap agar hubungan antara pihak penguasa, itu pihak PDRM, pihak polis dengan masyarakat boleh dijadikan sebagai satu perkongsian pintar dalam usaha memeteras jenayah di negara kita. So sebagai bentuknya saya mengakhiri sesi program ini, sekali lagi mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat yang telah pun memberikan kerjasama dan komitmen yang tinggi dalam menjayakan program Town Hall Discussion untuk tahun 2021 ini. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Dihormati Komisioner Polis Datuk Mak Ramli bin Muhammad Yusof yang telah pun melapangkan masa kesudian bersama dengan ketua-ketua jabatan untuk bersama kita dengan masyarakat di luar untuk program Town Hall Discussion ini. So terima kasih semua. So program Town Hall Discussion tahun 2021 melebuhkan tirai. Teruskan usaha murni untuk Malaysia, jaga SOP dan bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Polis dan masyarakat berpisah tiada. So dengan itu wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih sekalum budi kepada Yang Dihormati Datuk Ketua Polis Pahang, ahli-ahli panel serta moderator dalam menjayakan program Town Hall Discussion 2021 dengan jayanya pada hari ini. Dengan selesainya sesi Town Hall Discussion Ketua Polis Pahang tahun 2021, maka majlis kita akan melabuhkan tirainya di sini. Saya bagi pihak majlis menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkilaf kata, terkasar bicara sepanjang majlis ini berlangsung. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.